Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu untuk soalan yang berikutnya. Okey, soalan kali ini adalah soalan nombor 3. Soalan kamu adalah berkenaan dengan songsangan bagi pernyataan berikut. So, sekali kita tengok untuk bab ini, pastinya kita dah tahu bahawa ianya adalah berada di bab tingkatan 4, iaitu bab yang ketiga di bawah tajuk penakulan logik. Okey, so untuk soalan kamu yang pertama, dia suruh kamu nyatakan songsangan bagi pernyataan yang berikut. So, di sini apa yang boleh cikgu katakan untuk rujukan kamu boleh buka buku teks. Okey, buku teks muka surat, buku teks tingkatan 4 lah pastinya. Buku teks tingkatan 4 iaitu muka surat 66. Okey, so di muka surat 66 inilah yang ada berkenaan dengan, boleh cikgu kata lebih kepada rumus lah. Okey, guideline kepada kamu punya rumus untuk melihat ataupun melakukan jawapan, okey, untuk soalan yang seperti ini. Okey, soalan kamu adalah berkenaan dengan songsangan. Dia suruh kamu cari songsangan. Tu telah diberikan kepada kamu pernyataan seperti ini. Okey, so soalan kamu, ketahuilah bahawa apabila yang diberi ini kita kenali sebagai pernyataan. Okey, so pernyataan kamu seharusnya memang dia akan ada jika P maka Q dekat sini. Okey, so dekat sini seharusnya ini adalah kamu punya P, so ini adalah kamu punya Q. So itulah bagaimana cikgu tentukan, sebab selepas perkataan jika, sebelum perkataan maka itu adalah P. So seharusnya inilah kamu punya P. Maka yang selepas daripada maka adalah Q. Okey, so untuk songsangan, so seharusnya untuk songsangan kamu akan ada simbol tilda. So ini adalah simbol tilda ataupun simbol yang kita boleh maksudkan dengan penafian. Okey, so penafian ni dia sinonim dengan tidak ataupun bukanlah. Okey, kita tengok jawapan kamu seharusnya dia akan berlaku jika jika X tambah 3 tidak sama dengan 7, maka X tidak sama dengan 4. Okey, seharusnya inilah jawapan kamu. So, macam mana cikgu tahu? Sebab P kamu harus dikekalkan di kedudukan yang sama. Pernyataan kamu P. So, untuk songsangan juga kamu punya kedudukan adalah P. Cuma untuk P kamu dia akan ada penafian. So, daripada sini P kamu adalah sama dengan. So, untuk menafikannya, so dia akan jadi tidak sama dengan lah. So, asalnya sama menjadi tidak sama. So, tidak itu adalah penafian. Begitu juga dengan Q. Asalnya X sama dengan 4. So, Q kamu masih kekal di tempat yang sama. Cuma dia akan jadi X tidak sama dengan 4. Maka inilah jawapan kamu yang kita cari untuk soalan A. Okey, kita beralih kepada soalan B. Okey, so untuk soalan B Okey, untuk soalan B kamu bergantung sepenuhnya kepada hujah ataupun table dekat sini lah. Okey, table dekat sini. Kerana untuk table ini kita akan guna pakai untuk hujah, dan ketahuilah bahawa hujah kamu memiliki 3 bentuk. Okey, so bentuk yang pertama, bentuk yang kedua dan juga bentuk yang ketiga. So untuk table ini di mana kamu boleh dapat? Dia datang daripada buku teks tingkatan 4 juga, bab yang sama. Okey, di muka surat 75. Okey. So, untuk soalan kamu yang pertama, kamu boleh nampak ini adalah berkenaan dengan hujah. Dia suruh kamu tentukan jawapan, dan akhir sekali dia suruh kamu tentukan sah ataupun tidak sah. Okey, ataupun sama ada ianya adalah sah dan munasabah ataupun tidak sah dan tidak munasabah. Itu soalan dia. Okey, so soalan kamu tengoklah premis kamu, permulaan ayat adalah perkataan semua. So, untuk perkataan semua bagi permulaan ayat bagi premis yang pertama, itu sebenarnya ciri-ciri untuk bentuk yang pertama. Kamu boleh nampak dekat sini ada perkataan semua. Okey, so dalam premis 1 kamu ada semua A. So, kita nak detect macam mana A kamu. Okey, so kamu ada perkataan semua. So, A kamu akan hadir selepas semua. Okey. So itu yang kamu ada. Okey, tapi dekat sini kamu ada ialah. Okey, so ialah. So, macam mana kamu nak tentukan dekat sini bagaimana, di manakah kedudukan A, di manakah kedudukan B? Sebab premis 1 kamu ada A, ada B. So, kita boleh tengok daripada kesimpulan. So, kesimpulan kamu dia ada sebut tentang 8. Ialah nombor genap. So, seharusnya dialah C, ialah B lah. So, dekat sini kita boleh katakan bahawa C kamu adalah 8.
Okey, ialah memang ialah. So B kamu adalah nombor genap. Okey, sekejap pen tak nak keluar pula. Right, so seharusnya 8 kamu ialah C. Manakala ialah tu perkataan ialah, so B kamu adalah nombor genap. So pastinya dekat atas ini dia akan keluar juga sama, iaitu C. Okey, so C, sebab formula dia masih lagi C, cuma kali ini C ialah A. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, C ialah B. Adakah ini adalah B? So macam mana kamu nak tahu ini ialah B ataupun bukan B? Okey, so kamu tengoklah daripada sini. Kalau ikutkan nombor genap kamu dekat sini, perkataan nombor genap. So B kamu dekat sini. Okey, B kamu duduk dekat sini berdasarkan B yang ada di bawah. So ayat yang selepas itu seharusnya yang tinggal adalah A lah. Sebab dia bertindih So dia bertindih, so cikgu highlightkan nampak jauh sikit. So seharusnya A. So jawapan kamu, kita cari jawapan terlebih dahulu. So bila yang kesimpulan dia dah ambil B, seharusnya untuk premis 2 dia akan jadi C boleh dibahagi. Okey, C boleh dibahagi tepat. Kamu tulislah dengan betul. So dengan dengan 2. So seharusnya itulah jawapan kamu. Okey, C tersilap pula C. Seharusnya dekat sini bukanlah C. C itu adalah formula. Sebaliknya nombor 8. Okey, so 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. 8 inilah sebenarnya kamu punya C. Manakala yang belakang ini ialah A. Tapi kalau kamu tengok dekat sini formula kamu, seharusnya dekat sini sepatutnya kedudukan kamu adalah kedudukan bagi huruf A. Selepas semua sepatutnya huruf A yang ada dekat sini. So selepas itu adalah huruf B yang berada di belakang. So dekat sini dia dah jadi terbalik. Okey, dia dah jadi terbalik. Dia dah jadi B dahulu baru A. So kita boleh kata bahawa untuk hujah ini adalah hujah yang tidak sah. Okey, hujah yang tidak sah. Okey, dan tidak munasabah. Okey, kenapa itulah jawapan dia? Kerana dia tidak mematuhi bentuk yang pertama. Walaupun dia nampak seakan-akan bentuk yang pertama sebab ada perkataan semua, tapi bila kita tengok kesimpulan, dia adalah C dan juga B. So betul, kesimpulan dia adalah C dan B. Manakala kita cuba mencari jawapan untuk premis 2, C kamu kekal sebagai nombor 8. Cuma kali ni B dah ambil nombor genap, so A belum diambil, so bermaksud dia akan jadi 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. Tapi bila kita tengok kepada premis 1, dia dah jadi semua B dan juga A. Seharusnya semua A ialah B. So maksudnya dia gagal mematuhi untuk syarat premis yang pertama ataupun kedudukan yang pertama. So sebab itulah dia menjadi tidak sah. Hujah ini menjadi tidak sah dan juga tidak munasabah. Okey, so sekiranya kamu boleh faham dengan apa yang telah cikgu ajarkan, so berkongsilah ataupun ajarlah rakan-rakan kamu dengan cara yang kamu faham. Okey, semoga ilmu kamu terus berkembang. So dalam masa yang sama, sekiranya ada masalah boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa tekan like dan juga subscribe untuk channel cikgu sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.